Terima kasih Zahira dengan perkembangan itu langsung dari Wisma Berita dalam berita ringkas dan saya Azam Abdullah hari ini untuk edisi 3 Jun 2020 seperti biasalah untuk pagi ini kita akan buat penelitian lagi terhadap berita-berita palsu yang tersebar di media sosial ataupun yang anda boleh rujuk kepada sebenarnya portal sebenarnya MY dan juga di media-media sosial rasmi yang lain. Dan untuk permulaannya seperti biasalah saya nak mengajak anda untuk meminta anda sendiri membantu pihak KKMM untuk memberikan sebarang informasi kalau ada menerima sebarang isu-isu ataupun berita-berita yang tidak anda pasti kesahihannya. Jadi bagaimana? Senang saja seperti biasa anda boleh salurkan berita yang anda terima itu terus kepada portal sebenarnya MY untuk kita memastikan kesahihan itu betul ataupun tidak, itu yang penting. Dan anda hanya perlu isikan nama penuh, nombor telefon, alamat email, subjek berita tersebut, maklumat seperti pautan URL dan juga sumber berita tersebut dapat daripada mana, contohnya WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook dan sebagainya, itu yang penting. Dan terus hantar untuk ditentukan oleh pihak portal sebenarnya MY. Baik, untuk permulaannya kita recap kembali situasi terkini COVID-19 yang dilaporkan semalam 2 Jun. Ini adalah angka-angkanya dan kita melihat angka-angka ini memberikan gambaran positif kepada usaha-usaha kita dalam membendung penularan COVID-19 ini, di mana kes baharu mencatatkan 20 kes. Ini adalah angka yang bagus dan angka yang melegakan, di bawah 50 dan 2 digit saja. Kes aktif pula 1,292 dan kes sembuh banyak juga ya, 6,470. Jumlah kematian 115, di mana 2-3 hari ini kita tidak lagi nampak penambahan kepada kes-kes kematian. Ini adalah semua adalah usaha-usaha kita yang patuh kepada SOP-SOP PKPB yang seperti diceritakan oleh Munawar tadi, di mana rakyat Malaysia melihat begitu patuh dan serius dalam mematuhi segala perintah kawalan pergerakan bersyarat ini. Dan seterusnya, ini pemakluman berita palsu yang pertama daripada Kementerian Sumber Manusia KSM yang menafikan dakwaan bahawa KSM terlibat dalam aktiviti skim pinjaman kewangan seperti yang diiklankan oleh pemilik akaun Facebook bernama Shazana Shazalia. Mungkin ada di antara kita yang pernah terima ataupun ternampak tentang iklan ini. Jadi KSM menegaskan pihaknya tiada kena-mengena dengan iklan yang menawarkan pinjaman sebanyak RM2,000 tanpa deposit dan terbuka untuk penjawat awam, pekerja swasta, pesara termasuk mereka yang di blacklist oleh pihak bank. Baik, seterusnya untuk pemakluman berita palsu yang seterusnya, ini mengenai Setiausaha Agung Kesatuan Kebangsaan Pekerja-Pekerja Hotel, Bar dan Restoran Semenanjung Malaysia yang mana menafikan bahawa dakwaan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC bahawa lebih 30,000 pekerja dalam sektor perhotelan telah hilang pekerjaan akibat COVID-19. Dan beliau juga menjelaskan jumlah pekerja sebenar yang diberhentikan adalah jauh lebih rendah dari yang didakwa, memandangkan hanya 7 buah hotel saja ditutup secara kekal akibat pandemik COVID-19. Seterusnya dari Pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan yang menafikan wabak COVID-19 telah tersebar di Pekan Juasih melalui seorang individu positif COVID-19 yang mana berkunjung ke pekan tersebut. Jadi Pejabat Kesihatan Daerah telah membuat saringan ke atas kontak rapat pesakit berkenaan dan tiada sebenarnya pengesahan bahawa pesakit itu merupakan pembawa virus dari Shah Alam. Jadi kepada anda yang mungkin mendapat mesej-mesej mengenai bencana mengenai wabak COVID-19 ini yang tersebar di Pekan Juasih ini, kena hentikan penyebaran itu. Ini adalah berita palsu. Seterusnya, ini pula mengenai Pengetua Pondok Tahfiz Syarif Seri Jaya Batu Gajah Perak yang mana menafikan bahawa seorang pelajar tahfiznya telah disahkan positif COVID-19 masa berada di pusat tahfiz tersebut. Pelajar yang dimasukkan itu tidak menghadiri kelas pengajian di pusat tahfiz tersebut sejak bulan Februari lagi, iaitu sebelum PKP dikuatkuasakan. Jadi sebabkan itu, Ketua Polis Daerah Batu Gajah telah mengesahkan bahawa pusat tahfiz tersebut telah ditutup selama 3 bulan.
Baik, ini pula di portal sebenarnya.my kita nak buat perbincangan beberapa isu juga mengenai waspada pihak yang menawarkan skim pinjaman dengan menggunakan nama Kementerian Sumber Manusia yang telah saya kongsikan di awal tadi. Inilah bentuk mesej yang tular di media sosial, mungkin sama ada di WhatsApp grup anda, di Facebook dan sebagainya. Inilah mesejnya dan juga inilah kandungannya yang mengatakan bahawa ada pihak yang menawarkan skim pinjaman dengan menggunakan nama Kementerian Sumber Manusia. Dan seterusnya kita terus ke Facebook rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai status pada 2 Jun 2020 COVID-19 itu di mana mencatatkan daerah dengan status warna merah adalah Ceras, Hulu Langat, Lembah Pantai, Sepang dan juga Rembau. Dan kalau kita boleh lihat ya, taburan kes positif COVID-19 ini adalah bagi 14 hari yang lepas mengikut sempadanan daerah pentadbiran, iaitu tidak memiliki kira kes import dari luar negara, kes berentas negeri dan kes berentas hijau. Dan kalau boleh kita klasifikasikan apakah warna maksud daerah warna hijau, iaitu tidak mempunyai kes dalam 14 hari yang lepas. Warna kuning mempunyai 1 hingga 40 kes dalam 14 hari yang lepas dan daerah warna merah mempunyai 41 kes atau lebih dalam 14 hari yang lepas. Ini adalah gambarannya mengenai taburan-taburan kes di Malaysia setakat ini dan kita dapat melihat banyak warna hijau daripada warna merah dan juga warna kuning. Baik, kita mesti menang. Itu adalah slogan yang perlu kita tetapkan dalam jiwa kita untuk terus membuat pematuhan dalam kita menghadapi situasi sekarang ini. Dan alhamdulillah angka-angka yang dihasilkan terzahir menggambarkan bahawa kita sedang berada di landasan yang betul. Dan kalau anda nak terus ikuti perkembangan terkini, boleh saja merujuk ke media sosial rasmi, contohnya di Kementerian Kesihatan ini yang mana membuat pecahan terhadap kes yang telah pun dilaporkan, iaitu kes positif COVID-19 yang semalam 20 kes. Daripada 20 kes baru, 5 kes adalah penularan tempatan, iaitu di mana kalau kita boleh lihat lagi, perincikan lagi, 3 adalah bukan warga negara Malaysia dan 2 lagi adalah warga negara Malaysia. Dan bagi kes membabitkan bukan warga negara Malaysia, kes ini dikesan di Kuala Lumpur, di mana 1 kes, Selangor juga 2 kes dan bagi 2 kes lagi yang membabitkan warga negara Malaysia, juga kes dikesan di Sabah 1 kes dan Negeri Sembilan 1 kes. Ini adalah pecahan-pecahan kepada angka yang telah pun dikeluarkan. Jangkitan tempatan 5 kes dan kes import 15 kes menjadikan semuanya 20 kes positif. Baik, seterusnya di Facebook Majlis Keselamatan Negara yang mana berkongsikan mengenai Task Force Operasi Pematuhan yang mana jumlah pemeriksaan pematuhan SOP PKPB di seluruh negara Malaysia mencatatkan 72,146 di mana 3,517 pasukan pemantauan telah membuat pemantauan, juga mencatatkan 17,831 anggota yang terlibat. Dalam pada itu juga 148 sekatan yang raya rentas sempadan negeri di seluruh negara telah pun dilaksanakan, di mana 283,677 kenderaan telah pun diperiksa oleh pihak Task Force dan juga 229 kenderaan diarahkan untuk berpatah balik. Baik, kita terus ke hebahan. Ini daripada Kementerian Sumber Manusia, kenyataan media mengenai cuti umum sempena Hari Keputeraan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, iaitu 8 Jun Isnin adalah diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am sempena Hari Keputeraan Rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan 1951, dan pengisytiharan ini telah diwartakan pada 18 Mac 2020. Jadi Hari Kelepasan Am ini adalah termasuk sebagai hari cuti umum yang wajib diberikan kepada pekerja menurut Seksyen 60D-1-A 2 Akta Kerja 1955. Baik, itu adalah berita gembira juga kepada semua kita rakyat Malaysia, dan untuk itu sekira ini sahaja yang sempat kita kongsikan kepada anda dalam pasukan saya edisi pagi ini.